Baik, untuk mengupas lanjut berkaitan dengan isu jenayah cyber ataupun isu jenayah scam ini, di talian adalah Datuk Nordin Ismail. Datuk Nordin adalah pengerusi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Assalamualaikum Datuk Nordin. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Nordin. Sorry. Datuk Ahmad Nordin. Okey, Datuk Ahmad Nordin mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini kita bercakap tentang jenayah cyber ataupun isu scam ini bukanlah perkara baru. Kalau saya melihat kepada data yang pernah dikongsikan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, dianggarkan kerugian kes penipuan dalam talian mencecah 850 juta ringgit dengan lebih 25,000 kes dicatatkan ataupun direkodkan sepanjang tahun lalu sahaja. Dan kalau diikutkan hampir 1.8 bilion nombor panggilan scam juga telah pun disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk tempoh tahun 2017 hingga tahun 2022. Jadi mungkin pada waktu ini kita bercakap tentang jenayah cyber ataupun isu jenayah scam ini bukan perkara baru, tetapi selagi kalaulah kita bukan jadi mangsanya, selagi belum jadi mangsa, seolah-olah kita tak belajar ataupun kita tak ambil iktibar apa yang berlaku. Mungkin rakan-rakan ataupun kawan kita telah menjadi mangsa, Datuk? Macam ni, terima kasih Rozi menjemput MCCA dalam program ini. Tadi saya tertarik dengan interview yang dijalankan tadi, peniaga, juruteknik dan sebagainya. Mereka menyatakan bahawa kerajaan tidak boleh disalahkan, kan? Dan yang disalahkan adalah pengguna itu sendiri, the victim. Di sini semua kejadian yang berlaku, skamer-skamer adalah daripada kesalahan victim itu sendiri. Yang mungkin tidak celik akal menggunakan komputer ataupun takut dan sebagainya, dan mereka melayan panggilan-panggilan ataupun email-email yang diterima. Jadi di sini memang kerajaan menekankan bahawa satu cara bagaimana untuk mengajar, untuk memperingatkan orang ramai supaya tidak menjadi mangsa. Bagaimana untuk mengelak. Dan baru-baru ini pun pada bulan 2, jelajah anti-scam yang telah pun pada bulan 2 oleh YB Menteri, dan sekarang untuk mengajar orang ramai supaya tidak menjadi mangsa. Okay. Selain daripada itu, yang saya pun setuju dengan apa yang disarankan oleh tadi, yang interview tadi, bahawa satu hukuman yang lebih berat perlu diadakan, yang terutama sekali bagi saya dan juga bagi MCCA, iaitu mule account holder. Account yang mana digunakan sebagai mule account, account calder. Mereka ini sepatutnya dijadikan satu kesalahan. Okay? Bagi kami atau bagi saya lah, kalaulah sekiranya semua account holder ini yang didapati menggunakan account dia untuk scam, satu hukuman berat patut diadakan supaya semua account holder ini menjaga account mereka sendiri dan tidak tertipu menjadikan account dia sebagai account holder. Itu salah satunya. Jadi apabila itu berlaku, sesiapa juga yang mau menggunakan akaun itu untuk menyalurkan duit akan berfikir dua kali. Dan dengan tidak sengajanya ataupun secara tidak langsung, akaun-akaun tidak boleh digunakan lagi. Itu salah satunya. Yang kedua, tiap-tiap satu jenayah cyber yang berlaku, kita perlu ingat bahawa ia tidak meliputi hanya satu agensi sahaja. Beberapa agensi adalah terlibat dalam tiap-tiap satu kesalahan jenayah cyber. Jadi semua agensi terlibat ini
perlu berganding bersama-sama untuk mengatasikan masalah-masalah jenayah cyber ini. Bukan sahaja dari segi teknologi yang baru, juga dari segi siasatan-siasatan dan cara bagaimana untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dan sebagainya. Jadi semua ini perlu diambil kira. Bukan hanya bertumpu kepada kerajaan ataupun pihak ini. Jadi itu pandangan saya lah. Datuk, sebelum nak mengulas lanjut berkaitan dengan jenayah lebih berat perlu dikenakan dan juga teknologi baru yang disebutkan oleh Datuk Subhata tadi, pada awal tadi Datuk ada mengatakan tentang kalau mengikut dan juga melihat kepada trend jenayah scam ataupun jenayah cyber ini sebenarnya salahnya kepada individu ataupun mangsa itu sendiri. Tapi kalau melihat kepada laporan ataupun hasil interview yang kami lakukan pada awal tadi, pengguna ataupun individu boleh kata hampir kesemuanya tahu tentang jenayah cyber. Mereka tahu bagaimana cara untuk elak menjadi mangsa, tapi kenapa masih lagi jenayah cyber itu masih lagi berlaku? Adakah pemahaman tentang penipuan atas talian ini masih lagi belum cukup pada pandangan Datuk? Okey, terima kasih. Bagi pendapat saya, penerimaan mengenai cara-cara scammer-scammer ni melakukan jenayah mereka ni tidak begitu meluas, tidak begitu mendalam kepada mangsa-mangsa. Maksud saya di sini, mangsa-mangsa ini tidak begitu arif. Bila mereka sepatutnya berhenti, bila sepatutnya mereka meneruskan dengan aktiviti ataupun perbualan dan sebagainya. Nah, saya bagi misalan. Kalaulah sekiranya seseorang tu telefon dan kita tidak kenal, pada kebiasaannya, kalau kita tidak kenal, kita hanya beritahu, oh minta maaf, saya tidak kenal kamu, letak saja. Tapi apabila seseorang itu dia continue menyambungkan perbualan itu dengan secara tidak langsung sudah menarik dan scammer ini cuba menggunakan teknik dia untuk menarik victim-victim, mangsa-mangsa untuk mempercayai dia. Apabila lama kelamaan, mereka sendiri akan tertarik dengan perbualan itu dan akan mengikut arus cara-cara scammer ini menjalankan kegiatan mereka. Itu salah satu daripada misalan yang saya bagi. Yang lainnya, ada yang mengatakan bahawa teknologi itu sendiri. Dan teknologi itu hanya akan berlaku apabila mangsa-mangsa sendiri yang memberi data-data. Kalau data-data ini tidak ada, saya nescaya tidak akan berlaku. Saya ambil misalan. Kalau sekiranya akaun-akaun mangsa-mangsa ini diberi, tidak kira sama ada secara terus ataupun secara tidak terus, tetapi dengan secara tidak sedar mereka memberikannya. Jadi data-data itu akan digunakan oleh scammer untuk memasuki dalam sistem, dan dengan sistem dan bantuan dengan data yang ada, itu yang mungkin akan mengakibatkan kerugian kepada mangsa-mangsa. Saya percaya kalaulah kita ataupun seorang scammer mau gunakan akaun-akaun ataupun cuba mencurikan dalam akaun, dia memerlukan data iaitu password, dia memerlukan identiti, dia memerlukan OTP. Dulu ada OTP lah. Okey, sekarang dia telah menggunakan nombor-nombor tu identiti direct kepada gadget itu sendiri. Okay. Tapi tanpa data-data ini, saya nescaya seseorang itu tidak dapat membuat satu transaksi. Cuba Tuan Fauzi buat satu belian dalam online. Apabila you nak bayar, you mesti adakan semua data ini, barulah sebelum transaksi itu dilakukan. Last kali, dia akan minta satu OTP ataupun tak kira lah apa-apa supaya transaksi itu berlaku. Jadi bayangkan, kalau sekiranya orang itu nak cuba curi
dan tanpa data ini boleh atau tidak? Saya rasa tidak boleh. Jadi mungkin apa yang dinyatakan iaitu terdapat teknologi yang terkini yang mana diwujudkan supaya tanpa data-data ni teknologi itu boleh masuk dalam account. Tapi saya rasa jangkal sikitlah ini sebab bank-bank menjaga sistem mereka. Jadi itu pendapat saya lah. Datuk, saya maaf untuk mencelah, saya ada kurang 2 minit pada waktu ini. Mungkin akhirnya tadi Datuk ada mengatakan sukarlah untuk kita nak mengaku tentang apabila melihat kepada trend jenayah cyber ataupun jenayah scam ini, seolah-olah mereka lebih terkehadapan untuk mengikut peredaran ataupun perubahan teknologi semasa. Jadi kalau kita nak melawan ataupun kita nak membantras jenayah scam ataupun jenayah atas talian ini, teknologi perlu berlawan dengan teknologi. Mungkin pada waktu ini teknologi apa yang perlu dilihat dalam konteks penguatkuasaan untuk membantras jenayah cyber ataupun jenayah atas talian ini, Datuk? Okey, bagi saya lah, kalau kita melihat daripada segi teknologi, kita menggunakan teknologi yang mana apabila satu-satu transaksi, okey, yang mana kita sendiri tidak sedar bahawa scammer itu nak cuba curi. Mungkin ada teknologi yang mungkin dapat identify, oh ini satu pengeluaran yang tidak begitu tidak seperti kebiasaan. Maksud saya ini tidak seperti kebiasaan. Mungkin teknologi itu. Yang kedua, sekarang ini orang menggunakan teknologi who's call, iaitu untuk identifikan bahawa nombor ini adalah nombor mungkin scammer dan tidak dikenali. Dan akan ada satu teknologi mungkin saya akan cuba introducekan, iaitu identifikasi secara visual. Kalau sekiranya orang itu adalah benar orang yang cakap dengan saya, mungkin itu juga dapat membantu untuk mengenal pasti, ya itu orang yang sebenarnya dan bukan orang ataupun bukan scammer. Jadi teknologi seperti inilah perlu diadakan. Okey, baik. Terima kasih Datuk Ahmad Noordin Ismail. Datuk Ahmad Noordin Ismail adalah pengerusi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia yang berkongsi pandangan melihat kepada trend berdasarkan apa yang berlaku dikaitkan dengan jenayah commercial scam dan bagaimana penguatkuasaan sedia ada perlu mengikut trend semasa menggunakan perkembangan teknologi. Baik.